Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu waktu ini ramai yang sedang menantikan, terutama mereka yang mempunyai unit di dalam ASB terutamanya, nak menantikan pengumuman secara rasmi oleh ASNB berkenaan dengan pulangan pendapatan bagi tahun 2022, berapa banyak dividennya, itu masih lagi menjadi tanda tanya. Kita masih lagi, ataupun kami di Ashrawani masih lagi, media juga menantikan kenyataan media. Kali ini tiada sidang media, kita menantikan kenyataan media yang akan dikeluarkan pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Dan sudah tentu sebelum kita ataupun sementara kita menantikan kenyataan media tersebut, saya nak membawa perbincangan kita melihat kepada berkenaan dengan PNB terutamanya dari segi usaha untuk memperluaskan portfolio pelaburannya, bagaimana nak meningkatkan pulangan pendapatan, kerana kalau kita lihat pada trend ketika ini, boleh dikatakan bahawa dari segi kadar ataupun jumlah dividennya itu sejak 3-4 tahun yang lalu di bawah ataupun berada pada kadar sekitar 5 sen, 4 lebih ke 5 sen. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pernah mencecah, especially kalau kita bercakap tahun 90-an, pernah mencecah sampai ada yang RM1 dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya yang kita nak bincangkan, ataupun 10 sen kita nak membincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan saya, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, yang merupakan penganalisis ekonomi dari Putra Business School. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Haris. Doktor, menantikan sementara kita menunggu kenyataan rasmi dari ASNB, sudah tentu kita nak bercakap soal lanskap pelaburan yang dilakukan oleh PNB. Bagaimana kita nak memahami dari segi terutamanya portfolio perluasan pelaburan mereka, terutama melibatkan sama ada melibatkan tempatan maupun antarabangsa. Mungkin tempatan terlebih dahulu dalam perbincangan kita ini, Doktor. Ya, kalau kita lihat seperti mana semua institusi pelaburan kerajaan, termasuk juga kalau kita lihat Perhimpunan Nasional Berhad, bagaimana mereka mampu menjana pulangan atas pelaburan, haruslah melakukan orang kata strategi asset allocation ataupun peruntukan aset secara strategi yang merangkumi pelbagai jenis portfolio pelaburan. Tidak boleh bergantung kepada satu-satu pelaburan sahaja, mesti mempelbagaikan atau mendiversifikan pelaburan tersebut dalam bentuk equity, dalam bentuk simpanan tetap, dalam bentuk bond atau suku, dalam bentuk pasaran mata wang, dan setengah jenis pelaburan ini akan boleh menjadikan pulangan tinggi. Ada yang menjamin memberi kestabilan dari segi pulangan, dan bagaimana ia dialokasikan ataupun diperuntukkan, itulah yang boleh memberikan sebuah isu pelaburan itu menghasilkan pulangan yang berpatutan. Dan kalau kita lihat PNB, kebanyakan pelaburan PNB masih lagi bertumpu di pasaran domestik, dan kalau bagaimana kita lihat fokus untuk mengembangkan pelaburannya ke luar negara berterusan, kerana kebiasaannya pelaburan antarabangsa inilah yang menjanjikan pulangan yang lebih tinggi sepatutnya. Dan apabila kita melihat situasi semasa dan kita cuba bandingkan dengan prestasi dividen ASB saban tahun, memanglah sejak 2-3 tahun kebelakangan ini satu dunia terjejas dengan pandemik COVID-19 dan ekonomi global merudum, dan ini merupakan cabaran besar bagi mana-mana institusi pelaburan untuk memastikan pulangan kekal positif. Dan alhamdulillah kita lihat PNB masih lagi mampu memberikan dividen yang kekal positif setiap tahun. Kalau kita lihat walaupun 2019 kadarnya 5.5%, 2020 5%, 2021 5%. Kalau kita tengok 5% itu mungkin agak rendah banding dengan sepanjang 10-15 tahun dulu, purata lebih daripada 8%. Malahan tahun 2001 pernah sampai 10% dividen. Tapi kita faham bahawa situasi sekarang tidak memungkinkan itu. Namun 5% ini dianggap cukup tinggi berbanding dengan pulangan yang diperolehi melalui simpanan tetap, melalui kalau kita simpan dalam mana-mana pelaburan yang lain. Dan apabila kita lihat
suasana tahun ini, adakah prestasi pasaran tempatan memungkinkan pulangan yang tinggi akan mencabar, kerana kita lihat indeks KLSCI sekarang pun, kalau kita lihat prestasi tahun ini saja, hari ini saja masih lagi mencatatkan negatif 6%. Dan kalau kita lihat S&P 500 di US tahun ini masih lagi negatif 19%, dan FTSE 100 sedikit negatif 0.1%. Kalau pasar Asia pun di China, Shanghai, CSI 300 pun masih lagi negatif 21%. Oleh itu, kalau kita lihat prospek pulangan equity di tempatan dan juga di antarabangsa, ianya memang adalah satu tahun yang mencabar. Tetapi kita faham bahawa sebuah institusi pelaburan seperti PNB ini mempunyai pelbagai strategi, bukan sahaja aset equity, real estate pun boleh dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kemahiran profesionalisme di kalangan pengurus pelaburan itu, tidak mustahil mampu orang kata memberikan pulangan yang sama ataupun lebih tinggi daripada itu, walaupun pasaran saham tidaklah begitu merasakan tahun ini. Ya. Dr. Razman, melihat kepada, jika boleh saya kongsikan graf dari segi dividen ASB, kalau kita lihat terutamanya kalau kita nak recap dalam 10 tahun yang lalu, sekitar kalau ditunjukkan di sini secara keseluruhan antara 8.8, 8.9, dan kemudian seperti yang kita tahu, COVID-19 juga sedikit sebanyak menjejaskan dari segi prestasi, menurun sekitar 7, 5.5, 2020 4.25 dan tahun lalu 5. Bagaimana kita nak memahami dari segi adakah boleh saya nak menyatakan ini merupakan satu norma baharu dalam pulangan yang rendah dalam pelaburan? Pandangan doktor melihat kepada perkara ini. Kalau boleh kita tak naklah jadi norma baru. Kalau boleh kita nak kembali seperti sebelum ni, pulangan yang lebih tinggi sekitar 8% itu, sebab kita kena mengambil kira faktor inflasi. Kalau tengok inflasi pada bulan November tahun ini adalah 4%. Kalau pulangan 5% tambah dengan tolak dengan faktor inflasi, sebenarnya pulangan bersih hanya 1%. Jadi kita haraplah ini bukan norma baru. Kalau faktor kesihatan lain ke ataupun faktor politik semua baru, kerajaan baru, SOP untuk kesihatan pun baru. Tapi kalau boleh untuk ekonomi ni, untuk pulangan atau pelaburan ni, kita tak mahu ini jadi pulangan yang normal lah. Kita mahu kalau boleh lebih tinggi, sekurang-kurangnya melebihi daripada faktor daripada kadar inflasi. Dan juga kalau kita lihatlah, ada rakyat di kalangan kita ni yang mengambil pinjaman untuk membeli saham ASB. Oleh itu, kalau kita lihat OPR pun semakin lama makin meningkat. Sekarang 2.75%. Dijangka tahun depan pun kemungkinan akan naik lagi. Oleh itu, kita kena tengok juga faktor tu. Siapa-siapa yang meminjam tu, dia kena tengok adakah berbaloi. Kalau pulangan 5% tu, kalau kadar yang dikenakan oleh bank untuk meminjam tu 4 ke 5%, maknanya tak ada pulangan yang bersih lah di situ. Ya. Mungkin saya baru nak menanyakan berkenaan dengan dari segi pulangan itu, maksudnya melibatkan mereka yang melakukan membuat pinjaman, tetapi pulangan peratusannya itu mungkin pulangannya mungkin lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada kadar pinjaman. Bagaimana mungkin pandangan doktor melihat kepada keperluan bijaknya perlu sebagai individu memperluaskan portfolio pelaburan dalam konteks cabaran ekonomi? Kita melihat seperti doktor kata inflasi dan sebagainya. Apa saja pelaburan, kita kena lihat dari segi kita punya selera risiko kita. Adakah kita yang suka mengambil risiko, ataupun kita yang tidak suka kata risiko, high risk, high reward. Selain itu, kita kena tengok pelaburan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dan kalau kita lihat ASB, emas dan sebagainya itu, ianya sebenarnya sepatutnya dianggap sebagai pelaburan jangka masa panjang untuk masa tua. Kerana kalau kita lihat pinjaman bank untuk beli saham ASB pun
pinjaman bank itu bersifat jangka masa panjang. Jadi pulangannya pun harus jangka masa panjang. Maknanya kita tidak mungkin sekarang kita lihat dengan kadar yang rendah, dengan kadar dividen rendah, tetapi kadar faedah pula naik, maka kemungkinan adalah rugi sedikit dalam jangka masa pendek. Tapi kalau kita tengok jangka masa panjang, kalau pulangannya kekal pergi kembali kepada 8%, maka secara keseluruhan kita akan dapat pulangan yang kita berpatutan. Oleh itu, minda pelaburan harus ditetapkan sama ada kita mahu long term ataupun jangka masa panjang. Dan kalau berlaku orang kata hiccup di sepanjang pelaburan itu, kita kena sabar sikit lah. Ya. Doktor, menyebut berkenaan dengan sikap ataupun sifat pelabur ini, pelabur pasif terutamanya, lebih menjangkakan ataupun tak nak fikir banyak lah. Maksudnya sekali dam letak, okey, dah letak dekat situ. Harapan itu terlalu menggunung tinggi. Apa yang perlu difahami oleh mereka, yang terutamanya pelabur pasif ini, pertama dalam menentukan portfolio pelaburan, kedua memahami sentimen dan juga melihat kepada pergerakan dari segi prestasi ekonominya, faktor-faktor sama ada di peringkat dalaman maupun di peringkat global yang akan mempengaruhi nilai ataupun pulangan pelaburan mereka itu. Ya, untuk pelabur memang kita ada pelabur aktif, pelabur pasif. Kalau pelabur aktif tu yang jenis hari-hari tengok pergerakan saham kalau naik jual, beli, kalau jatuh kita beli Oleh itu, kalau untuk pelabur pasif ni biasanya dia adalah pelabur yang menggunakan lebihan pendapatan. Bermakna kalau duit itu pulangan dikurang ataupun bertambah, dia tidak memberi impak yang orang kata ketara kepada perbelanjaan ataupun kos sara hidup dia. Something yang dia boleh orang kata gunakan untuk menambah pendapatan kalau pulangan itu menjanjikan pulangan tinggi, ataupun kalau kekurangan pun tidak menjejaskan dia punya orang kata gaya hidup dia. Oleh itu, bagi mana-mana individu lah yang ingin melabur, kalau mahu menjadi pelabur pasif, ianya harus datang daripada lebihan pendapatan yang boleh digunakan sama ada untuk simpanan ataupun untuk pelaburan ataupun kedua-duanya. Tetapi kalau jenis orang kata pelabur yang aktif ni, kadang-kadang dia orang kata mahu memastikan bahawa pulangan atau pelaburan itu dimaksimalkan sebaik mungkin, tetapi ia memerlukan masa, memerlukan kemahiran, memerlukan orang kata komitmen untuk memastikan tidak orang kata terjerumus dalam kerugian dalam bentuk pelaburan tersebut. Oleh itu, saya melihat kalau tidak mahu risau atas pulangan pelaburan itu, seboleh-bolehnya ini adalah datang daripada lebihan pendapatan. Jadi tadi kita risau, alamak, pulangan ni tak cukup, macam mana nak bayar bil. Itu yang akan menambah orang kata beban daripada pasif jadi terus orang kata depress sebab tak tahu kat mana lagi duit nak cari kalau pulangan tak setimpal yang sepatutnya. Okey, Dr. Razman, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini, kita masih lagi menantikan kenyataan rasmi dari ASNB ataupun PNB sendiri untuk berkenaan dengan pulangan pendapatan, agihan pulangan pendapatan mereka bagi tahun 2022. Ramai yang menanti-nantikannya. Kita berhenti rehat seketika. Perbincangan ini kita akan bawakan lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu kita masih lagi menantikan kenyataan dari ASNB berkenaan dengan pulangan pendapatan, agihan pulangan pendapatan mereka bagi tahun 2022. Ramai yang menanti-nantikannya. Masih lagi bersama dengan saya pada ketika ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Penganalisis Ekonomi Putra Business School. Doktor, mungkin ramai yang menjangkakan bahawa kadarnya kalau nak kata lari jauh sangat itu tak ada lah. Tetapi pandangan doktor sendiri melihat kepada tahun ini berdasarkan
prestasi sepanjang tahun ini, apa yang boleh kita jangkakan dalam pengumuman ASNB pada hari ini? Doktor, adakah graf yang saya kongsikan tadi itu mungkin akan lebih tinggi ataupun ianya tak akan lari jauh lah dari pengumuman ataupun apa yang diumumkan pada tahun lalu, Doktor? Kalau ikut sentimen para analisis semua, saya lihat dia tidak lari jauh lah. Masing-masing berpendapat ada kemungkinan boleh turun sedikit, ada kekal ataupun naik sedikit. Kerana kalau kita lihat walaupun prestasi seperti saya sebutlah, prestasi pasaran saham tidak, orang kata, belum pulih sepenuhnya, namun PNB tidak bergantung kepada satu jenis pelaburan sahaja. Jadi ada beberapa pelaburan lain yang boleh menjadikan pulangan tinggi, dan oleh sebab itu kalau kita lihatlah, orang kata, sebagai sebuah institusi pelaburan yang kata antara yang terbesar jugalah di Malaysia selain daripada KWSP, PNB mempunyai, orang kata, pasukan pengurusan dana yang cekap. Saya pernah bawa pelajar saya lah melawat PNB, tengok dia punya unit pelaburannya. Mereka memang kata mempunyai, orang kata, sistem yang melihat portfolio pelaburan yang amat, orang kata, komprehensif. Oleh itu, walaupun kita jangkalah macam tahun ini pertumbuhan kredit K positif, mungkin sekitar 6-7%, malah ada yang kata boleh tinggi sampai 8%. Pertumbuhan KDNK ini tak bergantung kepada pasaran saham saja, dia bergantung kepada kata ekspor, pengeluaran barangan dan perkhidmatan, dan banyak, orang kata, pulangan atas pelaburan lain seperti real estate ataupun komoditi yang memungkinkan PNB mampu paling minimum pun mungkinlah boleh kekalkan prestasi seperti tahun-tahun sebelumnya 5%. Dan kita lihat jugalah PNB turut mempunyai wang reserve ataupun tunai yang boleh digunakan untuk menampung dividen tersebut. Kalau kita lihat tahun lepas di sekitar 8.9 bilion ringgit diperuntukkan tahun lepas untuk bayar dividen 5% itu, yang termasuk bonus itu, dan dengan pertambahan akaun ASB, saya jangka lebih 9 bilion untuk bayar kalau kadar dividen yang sama. Dan 9 bilion tu kalau pendapatan kasar tak cukup nak cover, PNB masih lagi mempunyai wang tunai yang cukup untuk top up lah, kita panggil top up lah, untuk pastikan kadar tu kekal. Sebab kadang-kadang sentimen tu penting. Orang tengok peratus, walaupun jatuh sedikit pun orang dah mungkin risau. Oleh itu, kalau dia boleh ada kemampuan untuk top up, untuk kekalkan ataupun naik sikit itu adalah, orang kata, boleh beri keyakinan kepada pelabur untuk terus melabur dan juga malah menambah lagi pelaburan di situ. Ya. Doktor, kita ambil contoh antara apa inisiatif yang dilakukan pelaburan PNB. Antara yang boleh saya katakan di peringkat ekuiti antarabangsa seperti Project Battersea di UK. Ini satu perkara yang boleh dikatakan projek yang cukup besar, satu yang boleh dibanggakan oleh Malaysia. Apple dimaklumkan akan menjadikan projek ataupun lokasi Project Battersea itu sebagai hub bagi kawasan Eropah. Bagaimana Doktor melihat pelaburan ataupun investment di peringkat antarabangsa oleh PNB? Ya, seperti saya sebutlah, memang secara kurata, kalau ikut pola, memang pelaburan antarabangsa menjadikan pulangan yang lebih tinggi daripada tempatan, kerana lebih banyak peluang ataupun potensi yang boleh diterokai, dan kita, orang kata, boleh pilih mana yang sesuai dengan kita punya selera pelaburan. Berbanding kalau di pasar tempatan ni, itu saja yang kita ada, dan ruang untuk melabur dengan lebih banyak itu tidak cukup. Tetapi kita ingat jugalah, PNB ni matlamatnya, agendanya bukan sahaja menjana pulangan atas pelaburan semata-mata, tetapi turut, orang kata, membantu agenda kerajaan untuk memperkasakan ekonomi setempat. Itu sebabnya kita lihat PNB pun banyak, orang kata, melabur dalam pasaran tempatan, pasaran ekuiti,
supaya orang kata syarikat-syarikat tempatan yang tersenarai boleh mendapat dana, boleh mendapat orang kata sokongan daripada pelabur tempatan. Namun memang kalau kita lihat saban tahun jumlah wang yang ingin dilaburkan itu makin bertambah, dan kalau ia mampu menampung kita prestasi tempatan dengan melabur lebih banyak di luar, inilah yang boleh dilakukan oleh PNP. Dan kalau kita lihat projek Battersea itu pun ianya adalah memang projek jangka masa panjang yang akan memberi pulangan yang lebih tinggi apabila kawasan tapak itu dikembangkan sepenuhnya potensinya melalui pelbagai sektor ekonomi lain yang turut sama berjaya ekonomi di situ. Oleh itu saya melihat memang peluang untuk melabur di luar sana boleh menjanjikan pulangan yang tinggi. Namun saya melihat PNP dia akan tidak melupakan hasrat sebenar kerajaan bahawa PNP ditubuhkan ini untuk turut orang kata memastikan ekonomi negara kita berdaya maju. Ya, Doktor, pelabur pasif seringkali akan membuat andaian ataupun perbandingan melihat kepada dividen. Kalau kita cakap dividen paling sama ada ASB ataupun KWSP. Dua perkara yang selalu akan dibandingkanlah secara ringkasnya. Bagaimana kita nak memahami dari segi portfolio? Kerana kedua-dua institusi ini mempunyai portfolio pelaburan yang boleh saya katakan agak berbeza. Entitinya itu berbeza dari segi portfolio pelaburan, Doktor. Ya, selama ni pelabur ASP sentiasa orang kata banggalah sebab daripada kalau tengok sejak tahun 2000 lah, sejak tahun 2000 sehingga tahun 2018 kadar dividen ASP sentiasa lagi tinggi daripada KWSP. Cuma 3 tahun berturut ni lah, daripada 2019 ke 2021 ni kadar dividen KWSP lebih tinggi daripada ASP. Namun kita kena faham maksud tujuan ataupun cara melabur berbeza, dan KWSP adalah kata institusi pelaburan yang terbesar dengan aset 1 trilion ringgit Malaysia, dan dengan aset yang boleh dilaburkan sebanyak 1 trilion, dia tak boleh nak melabur sepenuhnya dana tempatan. Jadi dia punya peratusan pelaburan di luar negara tu lebih tinggi, dan kalau tak silap lah, dia punya pelaburan luar negaranya lebih kurang 33% lah dia punya global investment dia. Dan disebabkan itu lebih banyak peluang untuk KWSP menjana pulangan yang lebih tinggi apabila ekonomi tempatan meredup. Namun kalau kita lihat maksud KWSP ini untuk pelaburan atau untuk simpanan hari tua apabila kita bersara, dan kita pun tak boleh keluarkan melainkan untuk maksud tertentu lah, katakan nak beli rumah, masuk kesihatan ataupun pendidikan, tapi dia ada hadnya. Manakala kalau kita lihat ASB ni kita boleh keluar bila-bila masa, dan disebabkan itulah saya melihat kalau nak bandingkan tu dia tak boleh dibandingkan kerana tujuan dan maksudnya berbeza. KWSP ni untuk simpanan hari tua, ASB ni mungkinlah kalau ada emergency fund mungkin perlukan duit sekarang, jadi boleh guna, tapi seboleh-bolehnya simpanlah sampai kita nak menggunakan duit di simpanan pelaburan tersebut. Doktor, dan pada ketika ini kita nampak dengan sudah tentu dari segi perubahan dalam pentadbiran kerajaan, sentimen dari segi kestabilan politik itu nampaknya lebih jelas pada ketika ini, dengan ada perjanjian di antara parti-parti gabungan kerajaan pada ketika ini. Itu sedikit sebanyak boleh saya katakan memberi satu keyakinan kepada pelabur, kepada mereka yang terutama dalam industri pasaran terutamanya, untuk lebih yakin melihat kepada potensi yang cerah di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pentadbirannya kali ini. Pandangan Doktor melihat menuju ke hadapan, bagaimana
politik, perkembangan semasa dan juga usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan baharu ini dalam memastikan bahawa pelaburan dapat diteruskan, pembangunan dapat diteruskan, bajet 2023 juga akan dibentangkan dan ini memberi keyakinan yang cukup kukuh kepada pelabur terutama dalam konteks pelabur luar ke Malaysia dan juga entiti seperti PNB dalam memperluaskan pelaburan dan meningkatkan hasil ini, Doktor. Ya, saya setuju. Kita sudah mula menuju ke arah kestabilan politik. Kita lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diumumkan sebagai Perdana Menteri, pasaran memberikan respon yang positif. Ringgit pun menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan apabila kita lihat pembentangan di Parlimen, mini bajet mulanya dengan undi percaya, kemudian diikuti dengan pembentangan untuk mini bajet itu semua diluluskan tanpa orang kata ada isu ataupun masalah. Ini adalah satu orang kata signal ataupun isyarat yang jelas kepada bukan saja kepada rakyat bahawa kita sudah orang kata menuju ke arah kerajaan yang stabil untuk 5 tahun akan datang. Malahan ini memberi isyarat kepada dunia, kepada pelabur antarabangsa untuk kembali melabur ke dalam negara kita. Sudah tentu selepas ini beberapa indikator yang melibatkan pelaburan akan diteliti seperti jumlah FDI yang diluluskan dan jumlah pelaburan ke dalam negara kita yang memang sedang menunjukkan pola peningkatan. Pada masa yang sama kita mahu lihat pelabur antarabangsa kembali ke dalam pasaran saham Bursa Malaysia kita dan juga turut orang kata kembali berminat untuk membeli government bond ataupun Malaysian government securities. Semua indikator-indikator ini akan diteliti untuk beberapa bulan akan datang dan jika ia menjadi semakin positif, ia akan memberi lebih banyak keyakinan untuk pelaburan masuk ke negara kita. Terutamanya kalau kita lihat tahun ini Malaysia sudah meratifikasi 2 perjanjian bebas antarabangsa yang terbesar di dunia, RCEP dan CPTPP, dan peluang untuk lebih banyak kata pelaburan masuk ke dalam negara kita tanpa batasan import duty dan juga peluang untuk syarikat-syarikat konglomerat negara kita untuk meneroka pasaran di luar. Kalau kita lihat anjuran KDNK untuk tahun hadapan pun, walaupun Bank Dunia dan IMF menganggarkan pertumbuhan KDNK global akan sedikit merosot, masih positif tapi perlahan, tetapi pertumbuhan KDNK di rantau Asia terutama di Malaysia dijangka akan lebih daripada purata pertumbuhan KDNK global. Bermakna ada ruang potensi besar untuk negara kita untuk berkembang lebih maju tahun depan ditambah lagi dengan kestabilan politik yang telah ditunjukkan sekarang. Okey. Alright, okey. Terima kasih Doktor. Sudah tentu banyak kita nak bincangkan. Statement official belum dapat lagi. InsyaAllah kita akan bawakan dalam Buletin Awani jam 12 tengah hari nanti dan esok di Niaga Awani juga insyaAllah kita akan expansion lagi berkenaan dengan pengumuman dividen yang baru dibuat oleh PNB ini. Dan sudah tentu banyak lagi akan kita bincangkan dan ini merupakan antara perkembangan terkini. Terima kasih sekali lagi Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, dan antara perkembangan terbaharu yang kami terima berkait dengan kejadian tanah runtuh di Batang Kali, di mana mengikut kenyataan terbaharu yang dikeluarkan ataupun rakan kami update berkenaan dengan perkara ini sekitar jam 10.30 pagi tadi, mayat ke-27 telah pun ditemui di lokasi kejadian, di mana rakan kami Fariz Azman akan membawakan perkembangan lanjut dalam lintas langsung dari lokasi pada buletin jam 12 tengah hari nanti. Nak tahu juga angka dividen ASB, insyaAllah jam 12 tengah hari nanti juga. Sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.